Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kali pertama Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, disekolahkan seteruk-teruknya. Macam itulah komen daripada netizen. Mereka menganggap kenyataan Akmal Saleh baru-baru ini sebagai kenyataan yang akan menjerumuskan UMNO dalam masalah yang besar. Mereka menganggap kenyataan Akmal Saleh baru-baru ini menjerumuskan kepada kehancuran UMNO sekali lagi. Ada juga yang merumuskan bahawa Akmal Saleh sudah lupa bahawa UMNO sekarang dalam proses mau pulih semula, dalam proses pemulihan dan perlu berhati-hati. Emosi yang terlalu bergejolak dan emosi yang terlalu sombong yang menganggap diri sudah boleh berdikari akan memakan diri UMNO sendiri, kata para penganalisis politik. Baru-baru ini, cadangan agihan kerusi 1414 tarik balik kenyataan usah sombong Akmal, kata seorang pemimpin daripada Pemuda Amanah. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa siapa ada masalah kencing manis, gout dan tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini untuk mendapatkan produk yang murah, mujarab dan membantu Anda. Beribu-ribu orang sudah menikmatinya dan produk ini lulus KKM, halal, dan yang paling bagus, sudah ada banyak testimoni orang menyatakan ianya berbaloi untuk Anda coba dan makan. Exco Pemuda Amanah Nasional Fadli Umar Aminul Huda mahu Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang menolak cadangan formula cadangan agihan kerusi 1414 untuk pilihan raya negeri Melaka menarik balik kenyataannya. Beliau menyeru Akmal Saleh menarik balik kenyataannya dan kembali kepada semangat muafakat. Kita perlu bergerak sebagai satu pasukan, bukan saling mencurigai antara satu sama lain. Perpaduan kunci kejayaan buat kita semua, kata Fadli. Terbukti baru-baru ini, perpaduan antara kerajaan Madani, pimpinan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ini amat kuat. Baru-baru ini kemenangan di PRK Air Kuning menunjukkan perpaduan kuat antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan boleh meranapkan pembangkang dan diramalkan kalau ianya berterusan akan menyebabkan Perikatan Nasional akan ranap dengan kehilangan 35 kerusi pada PRU 16 akan datang. Oleh sebab itulah, ramai netizen yang sebenarnya tidak bersetuju dengan corak pemikiran dan corak tindakan sikap Akmal Saleh yang kelihatannya sombong. Mereka bersetuju dengan cadangan dan gesaan Exco Pemuda Amanah Nasional supaya Akmal Saleh menarik balik kenyataan dan mengutamakan perpaduan tanpa ada satu perasaan saling mencurigai. Ini kerana kenyataan Akmal Saleh memperlihatkan sikap sombong pemimpin UMNO tersebut tanpa semangat pemufakatan yang menjadi asas kepada kerajaan perpaduan. Formula 1414 adalah satu cadangan adil yang mencerminkan semangat setia kawan serta kesamarataan antara parti-parti dalam kerajaan, terutamanya antara UMNO dan PH di negeri Melaka, katanya. Sebarang cubaan untuk mendominasi atau meminggirkan rakan kongsi bukan sahaja akan mencetuskan ketegangan dalaman, malah boleh menggugat kestabilan kerajaan yang sedang dibina bersama. Ada netizen yang kata, adakah dengan konflik Melaka ini akan menyebabkan perpecahan kerajaan persekutuan? Tiada yang mustahil dalam politik. Isu Formula 1414 ini timbul apabila DAP bahagian di Melaka sebulat suara meluluskan resolusi berkongsi kerusi di dalam pilihan raya negeri Melaka yang akan menjelang tiba tahun ini. Fadli turut mengingatkan Dr. Akmal bahawa BN memenangi pilihan raya kecil di Mahkota dan Air Kuning kerana sokongan undi penyokong Pakatan Harapan PH. Bahkan Dr. Akmal usah lupa bagaimana usaha dan kerjasama erat yang diberikan oleh rakan Pakatan Harapan
dalam memenangkan calon-calon Barisan Nasional, khususnya dalam siri PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota dan Dewan Undangan Negeri Air Kuning, yang mana jelas atas kertas menunjukkan undi teras Pakatan Harapan menyokong dan mengundi calon BN atas semangat perpaduan. Akmal turut diingatkan bahwa kerajaan persekutuan terbina di atas asas persefahaman bersama. Saya akhirnya mengingatkan bahwa kerajaan perpaduan ini terbina atas asas persefahaman, bukannya penguasaan sebelah pihak. Politik ego perlu dibuang dan saya menyeru semua parti dalam gabungan untuk terus memperkukuh agenda reformasi, memperjuangkan isu rakyat dan mengukuhkan kerjasama antara komponen. Pemuda bukan medan angku, sebaliknya ruang untuk membina negara dengan idealisme dan jiwa besar, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Keputusan hari ini mengesahkan Anwar Ibrahim sah tidak dicabar dan sah sebagai Presiden PKR untuk penggal yang seterusnya apabila tiada pertandingan, tiada pencabar daripada mana-mana pihak. Apa yang berlaku menurut penganalisis politik ini menunjukkan kekuatan PKR makin hari makin kuat tanpa melalui drama demi drama seperti parti-parti politik yang lain. Parti PKR menunjukkan mereka makin matang dan hebat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa adakah karena tiada calon-calon yang boleh menggantikan Anwar, perkara itu sebenarnya tidak tepat. Dalam PKR, ramai yang boleh menjadi tulang belakang pada masa akan datang, pemimpin masa depan PKR. Memandangkan hari ini disahkan 12 nama telah pun mencadangkan atau dicadangkan sebagai naib presiden parti PKR. Dengan bilangan yang ramai itu menunjukkan parti PKR tidak ketandusan pemimpin. Selain itu, telah diumumkan juga bahwa jawatan-jawatan besar utama dalam PKR telah diisi pencalonannya seramai 200 lebih orang. Dengan bilangan yang begitu banyak, ini menunjukkan PKR bukan seperti yang didakwa oleh netizen maupun oleh para pembenci PKR ataupun oleh musuh PKR yang mengatakan bahwa parti ini parti yang tiada pemimpin. Karena ramai yang sedang ataupun telah mengisi kekosongan tersebut. Bagi jawatan Anwar Ibrahim, sudah tentu jawatan ini adalah jawatan yang paling tinggi dan kritikal. Sesiapa yang bertanggung jawab, yang memegang jawatan presiden, mestilah orang yang benar-benar layak dan tidak membawa perpecahan. Sudah tentu sebagai Perdana Menteri, Anwar Ibrahim tidak patut dicabar oleh sesiapa. Bagi jawatan Presiden PKR, sudah tentu jawatan itu ialah jawatan yang perlu dijaga. Terutamanya Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri Malaysia. Sudah tentu jika Anwar Ibrahim dicabar, ini akan boleh mengakibatkan keretakan atau mewujudkan kem yang akan mungkin menggugat kestabilan PKR. Jadi oleh sebab itulah dalam parti PKR sangat berbeza kestabilannya berbanding parti yang lain, termasuklah parti PAS, Bersatu, dan UMNO sendiri. Dalam PKR, cara pemilihannya cukup berbeza dan cukup berjalan lancar. Jadi dengan adanya kemenangan tanpa bertanding Anwar Ibrahim ini mengesahkan bahwa Anwar Ibrahim adalah pemimpin yang mempunyai sokongan penuh sebagai Perdana Menteri. Jadi ini mungkin akan menjadi berita yang tidak baik, berita buruk kepada musuh-musuh politik parti PKR, khususnya pembangkang seperti Bersatu, PAS, dan parti-parti yang lain. Karena kekuatan parti PKR yang menjadi semakin kukuh.
Manakala pertembungan antara Rafizi dan Nurul Izzah Ibrahim dilihat sebagai pertembungan biasa. Seperti yang kita tahu, demokrasi ialah pemilihan secara telus dan tidak ada halangan. Bermakna sesiapapun yang mahu bertanding adalah wajar, tiada masalah. Meskipun itu anak kepada Anwar Ibrahim, rakan baik kepada Anwar Ibrahim, tetapi hak untuk bertanding terletak pada diri sendiri. Dan lebih penting lagi, kemenangan Nurul Izzah Ibrahim tiada kena mengena dengan Anwar Ibrahim, kerana kepimpinan Nurul Izzah Ibrahim terletak pada dirinya dan bukan kerana ayahnya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.